Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, nama saya Muhammad Azizsyah bin Azman. Nombor matrik saya adalah 2012. Hari ini kami akan membentangkan tentang keberkesanan penggunaan media elektronik sebagai medium dakwah. Seperti yang kita tahu, negara kita sedang dilanda wabak COVID-19. Jadi, kerajaan terpaksa mengambil langkah keselamatan untuk tidak membenarkan rakyat pergi ke tempat orang berkumpul. Dengan kata lain, iaitu tempat yang ramai. Jadi, ceramah di masjid telah dilarang sama sekali. Seminar untuk kita menyampaikan dakwah-dakwah seperti sebelum ini kita lakukan. Tetapi itu bukanlah penghalang untuk kita untuk mendengar dan menyampaikan dakwah, kerana seperti norma baru sekarang, kita dapat melakukan dengan gadget seperti telefon bimbit. Kita dapat membuka laman sosial untuk mencari tentang info-info dakwah, radio dan televisyen apabila disiarkan tentang dakwah. Saya Mas Najira binti Mustafa Kamal. Jadi hari ini saya akan menerangkan bentuk-bentuk media elektronik dan keberkesanan media elektronik sebagai medium dakwah. Bentuk media elektronik pertama ialah televisyen. Jumlah penonton televisyen yang ramai dan juga pelbagaian dalam penyiaran mempunyai jangkauan yang luas serta memberi gambaran dramatik dan suasana yang realistik. Ia juga bersifat interaktif namun agak terbatas berbanding internet, seperti contoh TV Al-Hijrah dan Astro Oasis. Bentuk media elektronik seterusnya ialah radio. Radio merupakan penyiaran berbentuk bunyi. Maklumat yang disampaikan bercorak setempat, mempunyai jarak jangkauan yang agak luas, bersifat interaktif berbanding media cetak. Contohnya Salam FM yang menyebarkan lagi program dakwah melalui radio. Sekali ialah internet yang disiarkan menerusi laman-laman web yang sangat interaktif, boleh disebarkan ke seluruh dunia dengan mudah dan pantas. Ia juga mudah digunakan di semua kawasan. Antara keberkesanan media elektronik dalam medium dakwah adalah dapat melahirkan peranan musadik, merupakan ejen informasi di mana mereka menjadi penghalang dan penghakis maklumat yang sering disalah tafsir oleh pihak barat bagi memutarbelik fakta Islam kepada masyarakat. Iaitu pengamal media Islam sebagai ejen informasi perlulah menyampaikan maklumat yang benar tentang Islam dan bertanggungjawab meningkatkan kefahaman Islam kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, banyak penyebaran berita dan hadis palsu. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita seperti ini. Jadi marilah kita sama-sama mencegah penularan berita palsu ini. Sampai di sini saja. Jadi kita teruskan dengan wartawan seterusnya. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Terima kasih Mas Zanira atas berita itu tadi. Penggunaan gadget mempunyai banyak faedah terutama dalam pembelajaran, komunikasi dan jual beli. Selain daripada saluran untuk menyampaikan maklumat dan hiburan, media massa juga adalah wahana yang berkuasa untuk berdakwah pada orang ramai. Pada era globalisasi yang canggih ini, banyak rancangan-rancangan dakwah yang ditayangkan di media massa. Penggunaan media elektronik terutamanya televisyen dan radio telah dipelopori oleh kerajaan dan swasta seperti siaran TV Oasis yang telah mengetengahkan program yang bercorakkan keagamaan seperti Tanah Kubur dan program realiti Imam Muda yang popular dari siaran TV itu. Tidak lupa juga kita telah digemparkan dengan berita pandemik COVID-19 pada tahun 2020 hingga menyebabkan pihak kerajaan telah melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan serta terpaksa melarang dan menghadkan beberapa aktiviti. Ini menjadikan penggunaan dakwah melalui medium media elektronik ini semakin meningkat
Media elektronik sebagai medium dakwah untuk era globalisasi ini amatlah memberi impak yang besar di kalangan masyarakat sekarang. Tambahan pula, sekarang banyak aktiviti-aktiviti di masjid maupun di surau terpaksa dihadkan. Maka media elektronik seperti televisyen, telefon pintar, komputer, komputer riba dan tablet menjadi pilihan rakyat Islam untuk menonton ceramah. Sekian sahaja daripada saya, Siti Aisyah binti Siti Iskandar. Sekarang saya serahkan kepada Nur Azura binti Kara Anwar. Terima kasih kepada penyampai kita sebentar tadi. Bersama saya, wartawan anda Nur Azura di sini. Saya akan mengupaskan dengan lebih lanjut tentang kebaikan media elektronik dalam dakwah Islam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, boleh dikatakan dalam setiap rumah dalam pelbagai lapisan masyarakat mempunyai kemudahan elektronik seperti televisyen, radio, komputer, handphone, laptop dan lain-lain. Kemudahan yang disediakan oleh pihak telekom iaitu internet sebagai menambah peranan media, khususnya media elektronik dalam masyarakat. Media elektronik seperti internet merupakan saluran paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutamanya untuk menyampaikan dan menerima maklumat. Hal ini disebabkan internet lebih cepat dan pantas untuk kita menerima maklumat dan memberi maklumat kepada orang ramai. Dengan dakwah yang disebarkan ini, ia dapat memberi maklumat kepada orang ramai, terutamanya umat Islam, untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan perkhidmatan internet dengan menggunakan handphone kita untuk melihat ceramah dan talian ataupun online, menggunakan YouTube untuk melihat rakaman-rakaman atau isu semasa yang berlaku, serta melayari laman web untuk pencarian maklumat dan pencambahan isu semasa. Dakwah yang disebarkan ini dapat memberi jalan lurus kepada manusia untuk melakukan perintah Allah mengikut acuan yang betul. Artinya kita ketahui peredaran semasa dan teknologi media elektronik belum wujud lagi pada zaman awal Islam. Namun begitu, ajaran Islam telah menganjurkan kita semua untuk berperanan sebagai da'i dengan melakukan kerja dakwah dengan cara yang kita ada. Tuntutan ini juga menjadikan pengiat media berperanan sebagai perantara dan alat untuk menyebarkan dakwah dengan mengajak manusia ke arah mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperkenalkan ciri-ciri Islam dalam masyarakat di Malaysia. Baiklah, saya akan pas berita ini kepada wartawan seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada rakan kita di studio, Nur Azura, di atas penerangan yang sangat padat berkaitan dengan kebaikan ataupun kelebihan yang kita dapat perolehi daripada penggunaan media elektronik sebagai medium penyampaian dakwah di Malaysia. Setelah kita beralih pada slot seterusnya, bersama saya Nur Syazwani, kita akan mengupas tentang isu atau topik yang terakhir, iaitu berkaitan dengan kesimpulan ataupun nilai murni yang kita dapat perolehi daripada dapatan-dapatan yang rakan-rakan kita telah terangkan sebelum-sebelum ini. Sebagaimana yang kita tahu, media elektronik merupakan media yang terpantas dalam penyebaran maklumat. Dengan adanya media elektronik yang sangat pantas pada masa kini, orang ramai dapat melihat, mendengar dan juga menonton ceramah-ceramah yang mereka inginkan dengan mudah dan lebih efektif. Ialah jika tiada penggunaan media elektronik pada masa kini, sudah semestinya orang ramai akan susah untuk mengulangi ataupun menonton lagi siaran langsung yang mereka minati. Tetapi dengan wujudnya media elektronik pada masa kini, orang ramai dapat menonton semula segala siaran-siaran dakwah yang mereka minati dengan lebih mudah dan di mana jua. Jadi akhir sekali apa yang dapat kita simpulkan di sini ialah berkaitan juga dengan cara kehidupan normal baru kita, iaitu kita hidup di dalam zaman COVID-19, di mana para pendakwah dan juga orang ramai tidak perlu bersusah-susah payah untuk keluar bersesak-sesak di luar. Jadi dengan adanya media elektronik ini, ianya dapat memudahkan lagi penyampaian dakwah pada zaman kini. Baiklah, itu sahaja yang dapat kita simpulkan daripada perbincangan kita hari ini. Semoga semuanya sentiasa berada di dalam keadaan yang selamat, lindungi diri, lindungi keluarga dan stay safe. Assalamualaikum.